Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua murid-murid hari ini. Semoga kamu dalam keadaan sihat sejahtera ya. Hari ini kita nak tengok berkenaan dengan tajuk-tajuk di dalam buku teks tajuk tumbuhan lah ya. Bahagian 2 ya. Jadi minggu lepas cikgu dah ada minggu sebelum ni ya, cikgu beritahu kamu, cikgu terangkan kepada kamu tentang tajuk tumbuhan membiak ya. Yang ni kita tengok lagi sambungan daripada tajuk tersebut. Okey, kalau kita tengok di sini pada muka surat 74, kepentingan tumbuhan membiak ataupun kepentingan pembiakan tumbuhan. Kalau kita tengok sini kepada haiwan. Ada haiwan ya sebagai sumber makanan ya. Sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai habitat untuk mereka tinggal dalam hutan ya. Nampak? Monyet-monyet ni dah kehilangan tempat tinggalnya sebab dah dipotong oleh mesin-mesin pemotong kayu. Okey, situasi yang ketiga adalah untuk manusia dan juga haiwan lah. Okey, wah segarnya udara di sini. Tentulah kerana saya dan kawan-kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kamu. Okey, menunjukkan bahawa pokok membekalkan oksigen untuk manusia terus bernafas hidup. Dan yang seterusnya adalah dalam sektor pembuatan, membuat perabot dan juga rumah Okey, jadi kayu ni penting sebenarnya. Okey, tengok yang seterusnya. Okey, untuk tajuk di muka surat 76, cikgu nak review benda ni sekarang ni, nak terang kepada awak satu pokok pelbagai cara pembiakan. Okey, biji benih kangkung, keratan batang kangkung, berakar, botol plastik, tanah dan air. Jadi kalau sini kita tengok, pertama awak boleh baca dia punya ni, rendamkan keratan batang kangkung. Okey, berakar ke dalam botol plastik berisi air. Perhatikan pertumbuhan pucuk setiap hari. Okey, rekodkan pemerhatian seperti di dalam jadual A. Ini jadual bawah dia Jadi kita tengok sini, kaedah apa yang kita perlu buat adalah okey, semaikan biji benih di dalam botol plastik berisi tanah. Okey, kamu lubangkan sikit, letak dia, lepas tu timbuskan dengan tanah. Jangan terlalu dalam sangatlah. Nanti pokok susah nak keluar dia punya tunas Siram semaian setiap hari. Perhatikan pertumbuhan pucuk setiap hari. Rekodkan pemerhatian seperti dalam jadual A. Yang ni kamu boleh buat nanti Okey, pokok kangkung pokok kangkung lah paling sesuai. Okey, sebenarnya ada lah pokok-pokok lain yang boleh kita gunakan dengan kaedah yang macam ni. Tapi cikgu showkan bendanya kangkung kita mudah beli Awak boleh makan dia punya daun apa semua. Batang dia tu awak semai balik, letak dalam air. Perhatikanlah air. Dalam 2 hari sekali awak tukar air dia Jangan biar terus, nanti dia punya akar rosak Okey, adakah pokok kangkung boleh membiak lebih daripada satu cara? Jelaskan. Yang ni cikgu minta awak buat nanti berperingkat lah. Cikgu bagi masa lama lah, seminggu untuk awak buat. Okey, dan latihan awak tengok dekat bawah ni. Ada dia tulis latihan muka surat berapa awak kena buat nanti postkan dekat cikgu ni. Okey, muka surat ni lah dia punya ni. Okey, dan teruskan lagi teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, dia ada 2 jenis teknologi ni. Pertama, kultur tisu dan tut. Okey, kultur tisu ni apa dia? Okey, kultur tisu boleh menghasilkan pokok baharu daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya ialah pokok pisang dan pokok orkid. Okey, pokok pisang, pokok orkid ni tisu batang ni lembut. Jadi senang untuk nak dikulturkan Okey, kita tengok proses dia. Ambil sikit spesimen dia, letak ke dalam
dia punya ni lah, nutrien, protein tu macam agar-agar ya, macam jelly lebih kurang benda tu, dan biarkan dalam tempat yang khas je lah. Dia ada macam aquarium khas letak dalam tu, dia kawal suhu dan sebagainya. Okey, dan kelembapan jadi pokok tu dalam beberapa minggu dia akan tumbuh jadi anak yang baru. Anak ni akan diletakkan pada tempat yang baru lah. Okey, tut. Ni tut Tut ni adalah kaedah di mana kita letakkan tanah ataupun medium yang untuk memberi pokok tu tumbuh. Dia ni tengok cara macam mana. Tut dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Contohnya ialah pokok mangga dan limau kasturi. Nampak? Dia kikis batang dia letak tanah, kemudian dia balut tanah tu dengan plastik ataupun apa saja. Kalau cikgu tak guna plastik, cikgu akan guna sabut kelapa. Sebab sabut kelapa ni kita boleh siram hari-hari, dia menyerap air dan akar akan cepat tumbuh dari proses ni. Dan bila dah tumbuh akar, pokok tu akan dipotong, dahan dia akan dipotong. Bahagian berakar tu dia akan dia akan ditanam ke dalam pasu yang baru. Jadi pokok tu tetap tumbuh jadi pokok yang baru. Jadi itulah cara tut yang betul ni. Okey, kita teruskan lagi. Dan yang terakhir, tumbuh-tumbuhan membiak melalui pelbagai cara. Ini ingat semula, biji benih, kelatan batang, daun, batang bawah tanah, anak pokok, spora. Ini kaedah-kaedah sajalah. Pembiakan tumbuh-tumbuhan penting bagi memastikan tumbuh-tumbuhan sentiasa ada untuk membekalkan sumber makanan kepada hidupan lain, membolehkan hidupan lain dapat berlindung dari sebagai habitatnya, membekalkan oksigen kepada hidupan lain, membekalkan sumber kayu. Terdapat pokok yang mempunyai dua cara pembiakan seperti kangkung, selasih, ubi dan ubi keledek. Pembiakan tumbuh-tumbuhan boleh dilakukan menggunakan teknologi seperti kultur tisu dan tut. Okey, jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Okey, nanti awak boleh buat yang ni dalam ni. Kenal pasti cara pembiakan tumbuh-tumbuhan di bawah. Okey, kalau bunga kertas, apa dia punya cara pembiakan Bawang, okey, apa cara pembiakan dan cendawan? Okey, nyatakan contoh tumbuh-tumbuhan lain bagi setiap cara pembiakan tersebut. Okey, kalau awak kata pokok bunga kertas ni daripada batang bawah tanah. Okey, awak nyatakan satu pokok lain yang sama dengan pembiakan dia. Okey, contoh kita ambil bawang. Bawang dia tumbuh dengan cara apa? Jadi, apa lagi tumbuhan lain yang tumbuh dengan cara tu? Awak namakan satu Dan yang ketiga ni cendawan. Kita tahu cendawan ni tumbuh dengan cara adalah yang cikgu bagi tahu dulu. Dan awak tengok tumbuhan apa lagi tumbuh dengan cara yang sama. Jadi awak boleh buatlah nanti Apakah kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan? Okey, awak nyatakan pendapat awak. Kenapa tumbuhan ni penting? Setelah cikgu dah terangkan tadi, ambil salah satu saja Nyatakan dua contoh tumbuhan yang boleh membiak melalui dua cara pembiakan. Okey, tumbuhan ni dia membiak dengan dua cara pembiakan. Nyatakan. Awak boleh nyatakan nanti Dia nak dua je. Awak menamakan je, bagi nama je tumbuhan tu. Dan seterusnya yang terakhir, berikan dua contoh tumbuh-tumbuhan yang boleh dibiakkan melalui kaedah kultur tisu. Tadi dah ada cikgu bagi tahu. Awak ambil balik nama tumbuhan tersebut. Okey, buat dalam buku latihan sains. Buku latihan yang buku panjang tu lah. Awak kan ada dua buku. Buku nota dan juga buku latihan. Okey, buat dalam buku latihan. Okey, sekian saja cikgu. Okey, yang dapat cikgu terangkan pada kamu. Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat dan apa yang cikgu terangkan memberi manfaat dan juga pengetahuan pada awak. Okey, sekian. Terima kasih semua. Okey, sekian. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi di kelas akan datang.